kembali bersama dengan saya Natasha Syamin dalam Gadis dan Gua. Baiklah, dalam episod Gadis dan Gua kali ini, Tasha sekarang ini berada di Kompleks Bukit Kepala Gajah. Buat apa kat sini? Kita nak menerokai rangkaian gua yang terdapat di sini. Nak lihat gua yang mana? Jom ikut Tasha. Jadi sekarang ni Tasha nak menuju masuk ke Gua Gunung Runtuh Lenggong Perak. Betul Cik? Betul. Jadi makcik dulu-dulu masa zaman muda-muda kan, selalu tak masuk dalam ni, Gua Gunung Runtuh ni? Selalu. Buat apa dalam tu? Apa nak? Bila kita masuk dalam tu macam nak ambil rangka manusia tu bukan pergi. Oh, masa tu masih ada lagi? Ada lagi. Sekarang ni masih tak? Tak ada dah. Tak ada dah. Bawa ke sana dah. Okey, jadi sekarang ni Tasha tak menuju masuk ke dalam tu. Jom. Terima kasih Makcik. Sama-sama. Sekarang ini bersama dengan Tasha ialah Encik Rosli, di mana beliau adalah salah seorang penduduk di daerah Lenggong ini sendiri, betul? Ya. Apa khabar Encik Rosli? Baik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Tasha. Baiklah, boleh tak ceritakan pengalaman Encik Rosli tu tadi, macam mana bila dah jumpanya rangka Perak Min tu? Dah permulaan kan? Permulaan tu dia masuk gua ni. Lepas tu dia suruh saya belajarlah macam buat excavation kan. Dia akan buat train lah. Macam A1, A2, A3 lah. Itu untuk tapak saya kan. Saya korek lah. Bila dan korek sampai ke 90%, saya terjumpa gigi je. Selepas tu saya tak perasan sama ada gigi manusia atau binatang ke. Lepas tu Profesor Zoraina Majid, dia akan ambil, dia ada alat lah kan. Sejenis alat kan. Menentukan gigi manusia atau binatang kan. Betul. Selepas tu dia membesarkan manusia. Dia orang yang paling seronok dalam hidup dia untuk hari itu ya. Dia terjumpanya Perak Man yang berusia 10 hingga 11,000 tahun. Wah, lama tu. Jadi perasaan Encik Rosli masa tu terus gembira bersama kan. Seronok. Saya di mana Encik Rosli sendiri tu sebenarnya orang asal sini sendiri dan jumpa benda tu sendiri juga. Orang yang pertama ke? Saya lah yang pegang gigi mula-mula sekali. Itu. Okey. Baiklah, jadi sekarang ni Tasha tak nak buang masa, kita nak pergi lihat tapak mana kita diorang jumpa rangka Perak Min tu tadi. Jom. Terima kasih Encik Rosli. Tasha dalam perjalanan nak menuju ke Gua Gunung Runtuh, di mana mengambil masa lebih kurang 20 ke 30 minit berjalan kaki. Di situ kita akan berjumpa dengan pengiring kita, iaitu Encik Sanjay Kumar, di mana beliau datang daripada Jabatan Warisan Negara. Tunggu apa lagi? Jom kita ke sana. Hai Encik Sanjay. Hai. Lama tunggu? Tak, baru sampai. Jadi sekarang ni Tasha bersama dengan Encik Sanjay, kita nak masuk ke dalam gua. Boleh sekarang? Boleh. Jom. Tarikan utama Gua Gunung Runtuh ini tentunya Perak Man, yang merupakan rangka manusia zaman Paleolitik yang terlengkap di Asia Tenggara. Rugi sangat kalau anda tak kunjungi tempat kediaman rasmi manusia purba ini. Dan Encik Sanjay dan Encik Rashid dah pun sampai di pembukaan pintu Gua Gunung Runtuh ini, di mana kat dalam tu kita akan lihat tapak penemuan rangka Perak Min. Betul tak Encik Sanjay? Betul. Sekarang ni apa kata kita pergi lihat? Jom.
Tasha dan Cik Sanjay dah pun berada di dalam Gua Gunung Runtuh ini. Di mana Gua Gunung Runtuh ini merupakan gua batu kapur, kan Cik Sanjay? Ya. Selain daripada tu, apa lagi yang kita dapat lihat kat dalam Gua Gunung Runtuh ini? Okey, jika kita boleh lihat gua ini terbentuk daripada batu kapur dan kita ada banyak stalactite dan stalagmite. Dan untuk makluman, gua ini ada 3 pintu masuk. Yang ni adalah pintu masuk utama dan kita ada lagi 2 pintu masuk yang kecil. Dan gua ini dianggarkan berusia hampir 54,000 tahun dahulu. Dan hasil penyelidikan arkeologi menunjukkan gua ini telah digunakan sejak daripada 13,000 hingga 2,600 tahun yang dahulu. Oh, lama tu. Saya belum lahir lagi tu, kan? Ya, betul. Jadi tempat yang kita masuk tadi adalah pintu yang pertama lah. Ya. Jadi ada 2 lagi pintu, nanti kita lihat. Boleh lihat ke? Boleh. Jadi sekarang ni, jom kita ke sana. Tasha terasa seolah-olah berada dalam portal masa yang mengembalikan Tasha ke zaman silam. Kalau difikirkan, di sinilah bermulanya sejarah peradaban manusia di negara kita. Menarik, kan? Cik Sanjay, apa kegunaan tali ni semua ni? Okey, tali-tali ini merupakan peta ekskavasi lah. Dan untuk makluman Tasha, di sinilah perak man dijumpai, iaitu peta A2. Sini? Ya. Depan mata ni? Ya. Nampak tak penonton? Sinilah tapak di mana kita jumpa perak man tu tadi, kan? Ya. Okey, lepas tu apa lagi yang dia jumpa selain daripada rangka perak man tu? Okey, perak man dikebumikan dengan penuh upacara ritual, di mana perak man dikebumikan bersama dengan 10 jenis alatan batu dan beberapa cebisan tulang dan 3,000 siput sedut, di mana setiap siput sedut ini telah dipotong pada bahagian hujungnya dan ditaburkan keliling tapak perbumian perak man. Oh, ya ke? Ya. Dan sekarang semua rangka ke apa-apa yang jumpa kat sini sekarang kat mana? Okey, rangkanya kita telah mempamerkan di Galeri Arkeologi Lembah Lenggong di Lenggong. Oh, masih ada di situ? Ya. Oh, dengan rangka dia sekali? Rangka asal perak man kini sedang menetap di Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Oh, okey kat situ. Baiklah, sekarang ni kita nak lihat lagi apa yang ada kat dalam ni. Jom. Jadi Cik Sanjay, boleh tak kita cerita sedikit dekat penonton kita kat luar sana macam mana terjadinya nama Perak Man ni? Okey, daripada analisis rangka perak man, dia menunjukkan rangka ini merupakan rangka lelaki. So jadilah man, dan nama Perak datang sempena dengan negeri yang dijumpai, iaitu negeri Perak. So jadilah Perak Man. Oh, macam tu. Jadi ada usia ke Perak Man ni sendiri? Okey, pentarikan radiokarbon menunjukkan rangka ini telah dikebumikan di sini lebih daripada 10,000 tahun yang dahulu. Oh, ya. Ya. Dan masa kematian Perak Man, kita jangka usia beliau merupakan antara 40 hingga 45 tahun. Oh, ya. Oh, boleh tahulah umur dia dan masa. Ya, daripada analisis tulang kita dapat teka usia beliau. Jadi di sinilah Perak Man ditemui, kan? Ya. Okey. So untuk makluman Tasha juga, ketinggian rangka Perak Man adalah 154 cm. 154 cm. Tasha ni 155. Oh, ni rendah Ya, sikit. Perak Man lagi rendah sikit daripada Tasha. Dan Perak Man dikebumikan secara keadaan berlipat ataupun dipanggil posisi natal. Dan cara pembumian itu merupakan cara pembumian yang agak normal pada zaman Paleolitik, di mana jenis pembumian ini boleh dijumpai di mana-mana tapak pembumian. Kita boleh kata di Eropah dan Afrika dan sebagainya. Oh, ya ke? Ya. Jadi dia macam lebih kurang sama je lah. Ya, sama. Okey, jadi di sinilah penemuan dia Ya. dekat A2 ni, kan? Ya, itu. Iaitu dijumpai pada tahun 1990. 1990. Oh, okey. Jadi saya dilahirkan 1991. Okey, jadi jom kita lihat lagi apa yang ada kat sini. Okey. Tasha nak tahu apa keistimewaan Perak Man ini?
Apa tu? Okey, perakman merupakan rangka yang tertua yang paling lengkap pernah ditemui di Asia Tenggara, iaitu rangka manusia yang tertua dan terlengkap di Asia Tenggara. Dan rangka perakman ini juga merupakan satu-satunya rangka di dunia yang ditemui dengan kecacatan lahir, iaitu Brachymesophalangia type A2. Dengan terjumpanya perakman, kita dapat tahu ritual penggemumian perakman di Asia Tenggara, di mana sebelum ini ia agak masih misteri lagi dalam dunia arkeologi. Oh, iya ke? Ya. Contohnya macam mana? Misteri dari segi apa? Kerana sebelum ini kita cuma jumpa cebisan-cebisan rangka saja, tapi perakman ditemui dalam keadaan yang hampir lengkap bersama dengan ritual seperti yang saya cakap tadi dengan alat pengumumian, iaitu kiriman selepas mati, iaitu seperti alatan batu, cebisan daging dan juga siput sedut. Benda kehidupan yang lain lah. Ya. Jadi sekarang ada banyak teknologi semua kan. Ya. Kita boleh tahu dia punya usia, tahu dia punya jantina. Jadi kita dapat tahu tak dia punya keturunan ke bangsa ke. Okey, analisis rangka perakman menunjukkan beliau dari keturunan Australomelanozoid, iaitu sekelompok manusia yang telah menduduki Indonesia dan Asia Tenggara pada zaman Paleolitik akhir. Wow, sangat-sangat tepat ni. Dapat tahu Ya, di mana di gua ini hanya satu rangka yang dijumpai, iaitu rangka perakman. Ini menunjukkan perakman merupakan satu rangka yang sangat penting dan mungkin masa beliau hidup, beliau mungkin seorang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakatnya seperti syaman, bomo dan mungkin berpengetahuan luas dalam kehidupan seperti pembuatan alatan batu dan juga bidang herba dan sebagainya. Wah, jadi beliau merupakan seseorang yang sangat penting lah pada zaman Paleolitik tu. Ya, nak maklum Tasha juga biasanya jangka hayat manusia pada zaman tersebut adalah antara 20 hingga 25 tahun, tapi perakman telah hidup sehingga 40 hingga 45 tahun dahulu. Dalam keadaan beliau dengan kecacatan lahir dia, ini menunjukkan perakman telah dijaga dengan baik oleh masyarakat pada masa itu. Dan kita juga boleh lihat yang ini daripada cara penggemumian dia, di mana Gua Gunung Runtuh ini terletak 105 meter di ketinggian paras aras laut. Dan anda boleh lihat masyarakat pada zamannya telah mengangkat rangkanya, dikuburkan di sini dengan penuh tradisi, dengan alatan batu, dengan rangka dan juga 2,878 kulit siput sedut. Banyak tu. Okey. Apa ni? Apa ni Sanjay? Okey, seperti yang saya beritahu tadi, antara artifak yang paling banyak dijumpai di Gua Gunung Runtuh ini adalah cengkerang siput sedut. Yang nama saintifik dia adalah Brochia costula. Brochia costula. Ya, so ini merupakan siput sedut. Ya, ini merupakan diet manusia prasejarah dan sampai sekarang ia masih dimakan oleh penduduk tempatan di sini. Di sini lah dia tadi. Nampak tak? Okey, nanti kita lihat lebih dekat. Jadi sekarang ni kita nak tahu di mana terletaknya pintu yang kedua dan ketiga tu. Kat mana? Okey, pintu yang kedua ada di belakang saya dan pintu yang ketiga jika boleh lihat adalah satu lubang kecil di hujung situ. Oh, yang tu. Ya. Okey. Jadi dua pintu ini sajalah. Jadi pintu kedua-dua ni boleh buka ke tak boleh buka sebenarnya? Kita cuma ada satu pintu masuk saja dan dua-dua pintu ini telah dipagar untuk tujuan perlindungan tapak ini. Jadi tempat ni memang terjagalah. Ya, untuk memasuki ke Gua Gunung Runtuh perlu mendapat kebenaran dari Jabatan Warisan Negara. Baiklah, sekarang ni Tasha dan Sanjay nak lihat lagi apa yang ada kat dalam ni. Boleh? Boleh. Jom, kita mula dari sana. Sekarang ni Tasha dan Encik Sanjay lihat kelawar tu.
Kan Encik Sanjay? Ya. Jadi ini juga merupakan habitat kepada kelawar ke? kat Ya, sini? betul. Jadi ini je yang kita dapat lihat. Ya, buat masa ni kita ada hanya beberapa saja kelawar di gua ini. Selalu ke dia orang menetap kat sini? Ya, memang ini merupakan habitat semula jadi bagi kelawar-kelawar. Iaitu gua-gua merupakan habitat semula jadi bagi kelawar-kelawar. Okey, jadi sekarang kita nak keluar. Ya. Boleh? Jom. Jom balik. Jadi sekarang ni Tasha dan Encik Sanjay dah pun selesai meneroka Gua Gunung Runtuh ni. Betul? Betul. Jadi sekarang ni kita nak ke rangkaian gua yang terdapat di sini. Nak tahu ke mana tu? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Gadisan Gua. Jom. Tasha ialah Encik Sanjay di mana kita nak menuju ke rangkaian gua yang terdapat di Kompleks Bukit Kepala Gajah, kan Encik Sanjay? Ya. Jadi sekarang ni kita nak menuju ke bukit, bukan bukit tetapi Gua Kajang. Di Gua Kajang tu nanti ada rangkaian gua yang lain. Jadi contohnya apa Encik Sanjay? Okey, di situ ada Gua Asah, Gua Puteri dan Gua Ngaum. Dan gua yang popular di Lembah Lenggong ni apa sebenarnya? Gua Kajang dan Gua Asah. Gua Kajang dan Gua Asah. Jadi sekarang ni tunggu apa lagi? Jom kita ke sana. Sekarang ni Tasha dan Encik Sanjay dah pun sampai di Gua Kajang. Betul? Betul. Jadi sekarang ni kita nak tunjuk kat penonton di luar sana apa yang menarik kat dalam ni. Kan Encik Sanjay? Ya. Jom. Baiklah, sekarang ni Tasha dah lalu Gua Kajang ini di mana ia juga merupakan tapak arkeologi, kan Cik Sanjay? Ya. Dan apabila Tasha lalu dari pintu masuk Gua Kajang ni sampai ke sini, Tasha boleh anggarkan lebih kurang dalam 100 meter. Jadi sekarang ni kita nak ke gua yang seterusnya. Di mana tu Cik Sanjay? Iaitu Gua Asah. Gua Asah. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita ke sana. Okey Tasha, Ya, cuba saya. teka apa yang you nampak sini. Mana? Yang tu ke yang tu? Yang ni. Yang ni? Tak tahu lah, macam binatang, tapi saya rasa macam anjing ada juga, macam kerbau pun ada juga. Mana satu rasanya, tapi saya rasa macam kerbau lah. Saya rasa macam lembu. Lembu? Ya. Oh ya, sebab Ada tu. tanduk, ada kaki. Okey. Dan tu Kepala dia. Kepala dia lah. Ya. Oh, okey okey. Tinggi imaginasinya ni. Jom kita ke sana pula. Okey Tasha, Ya. cuba teka. Rupa ini menyerupai apa? Batu ni? Ya. Macam rupa T-Rex lah. Kan? Betul? Ya. Gua Kajang ini terdapat banyak formasi gua batu kapur yang menyerupai pelbagai binatang. Jadi di sini memang banyaklah bentuk-bentuk haiwan ni kan? Ya. Jadi sekarang ni Tasha nak lihat apa lagi yang ada di situ. Jom kita ke sana. Dapatan penting kajian arkeologi di sini mendedahkan wujudnya penerusan budaya dan revolusi dari zaman Paleolitik ke Neolitik bersumberkan cara pengebumian yang berbeza dan kemajuan penciptaan peralatan kegunaan harian. Okey Tasha, Ya. ini adalah pintu masuk ke Gua Asah. So gua ni ekstrim sikit. So adakah Tasha sedia untuk merangkak masuk? Ke dalam tu? Ya. Boleh je kan? Jom kita masuk ke dalam.
sekarang ni kita dah pun berada di dalam Gua Asar kan Encik Sanjay? Ya. Jadi Tasha nak tahu kenapa gua ini digelar sebagai Gua Asar? Okey, nama Gua Asar datang dari gua ini ditemui masa solat asar. Oh, ya ke? Ya. Patutlah. Jadi apa lagi yang menarik di sini apabila kita nak datang ke Gua Asar ni? Okey, selain daripada Gua Asar, Gua Kajang dan lain-lain gua di kawasan ini adalah mudah untuk dimasuki dan senang untuklah pelawat untuk melawat dan melihat kecantikan gua-gua di sini dan juga mendapat pengetahuan tentang perjumpaan arkeologi di kawasan ini. Oh, jadi ini memang kebanyakannya gua ini merupakan tempat untuk membuat kajian arkeologi lah kan? Ya. Jadi semuanya senang dilawat. Jadi kepada penonton di luar sana, tunggu apa lagi? Cepat-cepatlah datang ke sini kerana gua ini sangat mudah untuk dikunjungi kan? Ya. Jadi sekarang ni kita nak ke sana lihat apa lagi yang ada di sini. Jom. Baiklah, Tasha dah pun selesai meneroka rangkaian gua yang terdapat di Kompleks Bukit Kepala Gajah ini bersama dengan Encik Sanjay. Terima kasih Encik Sanjay kerana sudi meluangkan masa bersama Tasha dan juga penonton kita kat luar sana. Jadi Tasha harap apa yang Tasha kongsikan pada hari ini dapat memuaskan hati anda semua dan sampai kita jumpa lagi dalam Gadis dan Gua. Bye!